Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Maksudnya, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi pekerja mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah." Surah Al-Qasas ayat 26. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengukuhkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Sempena sambutan Hari Sukan Negara pada 9 Oktober ini, mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk Islam dan Riyadhah. Islam memiliki cara tersendiri mencorak gaya hidup sihat ummah. Salah satu gaya hidup sihat yang dianjurkan ialah galakkan beribadah supaya mendapat kesihatan yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyul khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi di sisi Allah berbanding orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, selain menjaga pemakaian, tuntutan untuk menjadi mukmin yang kuat dapat diperoleh melalui riyadhah. Banyak amalan ibadah yang memerlukan tubuh yang sihat, seperti menyempurnakan ibadah-ibadah solat, puasa dan haji. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut menggalakkan umat baginda beriadah sebagaimana yang disebut dalam hadis urmu wargami. Maksudnya, lemparkanlah panah dan tungganglah kuda. Riwayat Al-Tirmizi. Amalan-amalan lain seperti berulang pergi dan balik ke masjid, menziarahi orang sakit, bermusafir, bekerja untuk mencari rezeki, memerlukan manusia memiliki tubuh yang sihat lagi cergas. Hakikatnya, manusia memerlukan aktiviti yang dapat menjadikan dirinya aktif dan cerdas, serta terhindar daripada kemurungan dan kelesuan. Dalam hubungan ini, amalan beriadah bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah turut memberikan kesihatan fizikal dan kecerdasan mental. Pepatah Arab ada menyebut, "Al-aqlu salim fil jismi salim." Maksudnya, akal yang sihat terdapat pada tubuh badan yang sihat. Sidang Jumat yang dimuliakan, Malaysia adalah antara negara yang menjadikan sukan sebagai pemangkin untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan warganya yang merentasi sepadan agama, kaum dan pahaman politik. Dasar sukan negara menetapkan hala tuju, dasar pembangunan sukan ke arah pembentukan budaya sukan dan pemantapan integrasi nasional menerusi penglibatan masyarakat secara menyeluruh dan pencapaian cemerlang di peringkat tempatan dan antarabangsa. Alhamdulillah, peserta-peserta negara dalam sukan berbasikal dan badminton berjaya meraih pingat perak dan gangsa dalam Tamasya Sukan Olimpik yang berlangsung di Tokyo pada bulan Julai hingga Ogos tahun ini. Malah, peserta-peserta kelainan upaya dari negara kita turut mencapai kejayaan semasa berlangsungnya Sukan Paralimpik. Kejayaan yang dicapai oleh para atlet dalam mengharumkan nama negara diperlengkapkan dengan dorongan dan sokongan kerajaan. Kejayaan yang dicapai dalam bidang sukan telah menghidupkan semangat patriotisme dan kesetiaan rakyat pada negara. Namun begitu,
Kajian indeks budaya sukan pada tahun 2019 mendapati hanya 66.1% daripada rakyat Malaysia yang bergiat aktif dalam bidang sukan, menunjukkan keterlibatan rakyat Malaysia dalam bidang sukan masih berada pada tahap sederhana. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini telah membatasi aktiviti-aktiviti sukan dan riadah. Pandemik ini juga gagal dibendung secara berkesan akan mempengaruhi indeks budaya sukan negara. Sehubungan itu, kesedaran dan keterlibatan setiap pihak amatlah diperlukan bagi membantu negara mencorakkan budaya sukan. Seterusnya, menerapkan nilai gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam membenarkan umatnya bersukan selagi menepati garis panduan yang ditetapkan oleh syarak serta tidak mendatangkan mudarat. Antara panduan yang wajar diperhatikan ketika bersukan ialah: yang pertama, tidak lalai sehingga mengabaikan tuntutan-tuntutan ibadah yang lain. Kedua, menjaga sikap dan disiplin serta tidak mengamalkan sikap melampau hingga menyebabkan kecederaan kepada pihak lain. Ketiga, menjaga batas aurat dan etika dengan tidak mengenakan pakaian yang menjolok mata. Keempat, tidak bertaruh atau berjudi. Kelima, tidak bersikap fanatik atau taksub hingga mengeluarkan kata-kata kesat semasa menyokong atau menentang pesaing, kerana perlakuan tersebut menyalahi ajaran Islam yang menganjurkan semangat perpaduan dan kasih sayang. Secara ringkasnya, Islam menggariskan panduan-panduan tertentu ketika bersukan dengan tujuan untuk mengekalkan prinsip akhlak dan memastikan keselarian dengan maklumat dan semangat bersukan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sepenuh sambutan Hari Sukan Negara pada 9 Oktober ini, marilah kita menyampaikan disiplin bersukan sebagai sebahagian daripada budaya hidup harian, agar terbina dalam kalangan ummah masyarakat yang cerdas dan cemerlang. Mudah-mudahan segala usaha yang dirintis dapat meningkatkan kesedaran rakyat untuk beribadah dan mengutamakan gaya hidup sihat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.